الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siak dan pegawai Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Senayan, Tuan-Tuan Guru, para asatizah, para ustaz, para ustazah, seterusnya pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan kepada kita nikmat kehidupan, kesihatan, kesempatan untuk melakukan amal soleh dan kebajikan untuk kita jadikan bekalan apabila kita meninggalkan dunia yang fana ini. Bagi menambahkan lagi keberkatan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca niat i'tikaf, kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar, kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, selawat 10 kali dan tasbih insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita teruskan pembacaan kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang diterjemah dan diulas oleh, diringkaskan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sebelum kita mulakan bacaan kita pada hadis yang ke-8, mengikut apa yang saya tandakan, iaitu hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi sebagai asas penting dalam kita menjalankan ibadah kita sehari-hari. Bukan hadis yang lain tak penting, tapi ada beberapa yang telah pun dihimpunkan oleh beliau rahimahullah taala. Lebih kurang ada 29 hadis ya, kita sampai kepada hadis yang ke-8. Sebelum tuan-tuan puan dirahmati Allah, saya nak berkongsi sikit berkenaan dengan kaedah yang saya tahulah berkaitan dengan solat berjemaah, khususnya di masjid ini. Ada beberapa perkara yang saya teringat ya, untuk kita sama-sama renungkan, kita kongsi, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Yang pertama, adapun orang yang datang ke masjid untuk menunaikan solat itu, dia telah melakukan satu perbuatan yang sangat mulia ya. Dan kalau dia berjalan, selangkah dihapuskan dosa, selangkah lagi dinaikkan martabat. Jadi orang lelaki kalau mengikut kaedah, orang lelaki kono berjemaah di masjid. Kalau dia seorang suami, dia akan menjaga solat berjemaah dia di masjid. Itu dipanggil suami yang soleh. Manakala orang perempuan, dia tidak disyaratkan kena ke masjid, tapi baiklah kalau dapat ke masjid ya. Sebab pada zaman dahulu ya, pada zaman Sayyidina Umar, kalau kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, kita tengok di pintu di Masjid Nabawi itu, pintu nombor 1 dipanggil Babu Salam. Pintu nombor 1 dilalui oleh orang laki-laki sahaja, orang perempuan tak boleh masuk situ. Babu Salam. Babu Salam tu dia akan keluar ke pintu Babul Baqi' nama dia, menghala ke kuburan Baqi'. Di sebelah Babul Baqi' itu Babul Jibril tempat Jibril selalu masuk ketika nak menyampaikan wahyu. Belakang Babul Jibril ada Babul Nisa, iaitu pintu orang perempuan. Daripada zaman Sayyidina Umar, dah lama kan, bukan baru-baru. Jadi pada zaman dahulu, kalau masuk orang lelaki ke pintu dia disabat. Sebab apa? Ikhtilat, dia dah bercampur dengan perempuan. Itu ketegasan ya. Jadi orang perempuan bagus masjid, tapi orang perempuan kalau salat di rumah pun boleh ya, tidak disyarat. Untuk orang laki-laki saja. Orang lelaki kalau pergi masjid, dia menjadi orang yang soleh. Kalau dia asyik bersemayang di rumah, jadilah dia seorang lelaki yang solehah. Sebab rumah itu untuk perempuan. Tukar, boleh ya? Tak boleh kan? Kemudian apa, sampai ke masjid, kata Nabi SAW, sabda baginda, apabila sampai sahaja, katalah orang dah solat, maka jangan bergegas-gegas, berlari, naik motor wheelie, parking sandar kat pokok, tak payah. Nabi cakap, cari apa yang dapat saja, yang selebihnya sambung. Kalau subuh 2 rakaat, sampai-sampai orang dah bagi salam, semayanglah sendiri. Dan kata ulama, dia akan tetap mendapat pahala jemaah. Kenapa? Kerana niat dia untuk datang berjemaah. Dia tahu di masjid itu wujudnya jemaah. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu kita walaupun dah terlewat waktu solat, contoh kita siang banyak urusan, pergilah semayang ke masjid ya. Mudah-mudahan kita mendapat pahala jemaah. Kemudian selepas iqamah dikumandangkan, tak ada lagi semayang sunat. Tak ada semayang sunat lah, terus semayang. Ataupun kita tengah semayang sunat, Allahu Akbar, Bilal pun qamat. Bila Bilal qamat, imam pun berdiri semayang, maka dibolehkan kita putuskan dulu solat sunat tu, masuk solat yang wajib. Solat sunat boleh dibatalkan ya. Kalau solat wajib mengikut kaedah daruriyah, itu kepentingan yang betul-betul mustahak. Kemudian waktu di antara azan dan iqamah
ialah kata Nabi SAW, apabila seseorang itu makan, selesai dia makan, kalau dia ke bilik air qada hajat, selesai dia qada hajat, itulah waktu dia. Jadi masjid kita alhamdulillah kita buat antara 10 ke 15 minit. Dan pula Tuan Bilal kena tanya imam boleh azan, boleh qamat, kena minta, itu antara sunnah, di mana Sayyidina Bilal bin Rabah setiap kali nak solat, nak qamat, beliau akan ketuk pintu rumah Nabi. Ya Rasulullah, boleh sembahyang? Aqimus salah, Nabi cakap, diri kena sembahyang. Rasulullah salat sunat di rumah, sebab rumah Rasulullah dengan masjid sebelah-sebelah. Kalau kita rumah dekat dengan masjid, ambillah sunnah, boleh salat sunat di rumah, ya. Kemudian lepas imam, kalau imam cakap, walaupun kat TV kita tu salat, kalau imam dia cakap jangan salat, maka Bilal pun kena tunggu, kan? Kata imam dia menunggu sesuatu, tapi jangan sampai pukul 7 kalau imam tunggu kan. Tunggu dulu. Kalau imam cakap okey, on, macam tu. Kemudian apabila sampai kepada saf, ya, saf ini kalau yang berkursi duduklah di bahagian ujung. Kalau saf tu dah penuh, maka kita sampai seorang. Bagaimana kaedahnya? Kita duduk di belakang imam, lurus imam, duduk di lurus imam. Kalau seorang, ni cerita makruh pula. Makruh kalau berdiri seorang salat, maknanya dalam kita tak ada saf, kita seorang. Maka dalam kaedah dia boleh cuit orang depan tu, suruh dia reverse. Tapi jarang-jarang kita buat, dan jarang-jarang kita kena cuit. Sebab apa? Kalau orang tu tak faham, kita cuit, imam ada kat depan, suruh aku jadi imam pula, tiba-tiba dia pula baca kuat Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Apabila sembahyang berjemaah, orang cuit, ada sesuatu, kan? Biasa dia kalau kita saf yang belakang, bila orang cuit, kita kena reverse ke belakang. Kalau tidak, makruh. Makruh ni apa maksud tuan? Makruh ini tidak berdosa dilakukan, tapi mendapat pahala bila ditinggalkan. Itu ya. Baik, tak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi kita nak pahala ke nak kosong? Orang, kalau orang berniaga, dia cakap biar untung sikit, jangan rugi. Ataupun biar tak untung, asal tak rugi. Jadi makruh macam itulah. Biar dibuat dapat pahala daripada ditinggalkan tak berdosa. Baik. Bila kena cuit, orang yang depan tu kena melangkah ke belakang. Pop. Yang sebelah kiri dia tepat arah ke kanan. Jadi afdalnya kiri bawa ke kanan. Ya, yang kiri pergi ke kanan. Pap sampai ke ujung. Bila orang mengisi ruang, kita kena isi ruang dia. Itulah kelebihan orang yang memenuhi saf. Kata Nabi, orang ni dia mendapat ganjaran yang besar bila dia masuk di celah-celah saf tu, merapatkan saf. Maknanya tuan, kalau terbatal wuduk seseorang, dia keluar daripada saf, maka kita yang pada sebelah kiri masuk ke sebelah top dia punya tempat. Begitulah seterusnya. Jalan. Kalau dia kat depan, kita nak angkat takbir, Allah biasa sembahyang Jumaat, tiba-tiba ada kosong ruang, depan kita melangkah pergi situ, kita melangkah pergi tempat dia. Yang kita baik-baik tak nampak. Sebab apa? Sebab kita tak, jarang buat, kita tak berani. Sebab tu kita tengok kosong-kosong lah, mana nak berjalan-jalan tak masuk. Tapi jangan berturut-turut, 1, 2, jangan kita berjalan santai pula, ya. Kemudian bila saf telah dibuat di belakang imam, afdal dia diisi di sebelah kanan. Tetapi makruh kalau saf tu tak seimbang, kanan sampai ke ujung, yang kiri kosong, dia macam sayap burung sebelah macam ni. Maka kalau kita tengok kanan dah lebih, kita kena masuk kiri tambah, jadi dia nampak seimbang. Begitulah lebih kurang kaedahnya, ya tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pula kalau ada orang menjalit masuk, yang kita belah, kalau katalah saf kita tergonggang, ada orang dia nak masuk juga, maka kita beri ruangan, rombak dia, boleh dia masuk. Sebab tu kita kan, bila di Malaysia ni, kita semayang kita memang ikut prosedur habis. Bila sampai ke Mekah, bolehlah kita berubah.
Kita boleh sujud atas selipar, boleh sujud atas kaki orang pun boleh. Sebab apa? Keadaan tu memang kita tak pernah jumpa di sini. Sembahyang pun sini boleh, masa tu boleh dibolehkan pula kita macam ni macam ni. Dia banyak kaedah kan. Sini pun boleh, dada boleh, sini boleh, sini boleh, bawah boleh, tak pegang pun tak apa. Lepas ya. Ada 6 kedudukan. Yang kita pelik pula kalau kita pergi macam-macam mazhab yang kita jumpa. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lebih kurang sikit kongsian yang saya tahu berkenaan dengan salat-salat berjemaah. Banyak lagi ya, ini antara basic lah yang kita insyaAllah. Kemudian kalau kita sambung 2 rakaat zuhur, jangan kita pergi buat 2 rakaat tu nak sama salam dengan imam, tak. Habis imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita naik tambah lagi 2 rakaat. Baik, kita pergi kepada yang ada kitab muka surat 12. Minta maaf, muka surat 30, hadis ke-8 ya, muka surat 30 yang ada kitab Bustanul Arifin, taman bagi orang yang nak mengenal ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diberi guideline ya, dihimpun dengan hadis-hadis yang mustahak untuk kita tahu. Hadis ke-8 ialah Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Tajuk hadis ni, Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maknanya Ta'ala itu menerima yang baik-baik sahaja. Sebab Al-Quran sebut yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada perbuatan manusia. Macam mana cara kita nak faham? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berbeza dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan setiap sesuatu itu kita mampu tentukan. Kita nak kaya, kita boleh tentukan kita boleh kaya. Kita nak sihat, kita boleh tentukan kita nak sihat. Itu pahaman Qadariyah, kita tak pakai. Sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya macam mana? Kita memang yakin usaha itu boleh mendatangkan hasil, tetapi tertakluk kepada kehendak Allah, bukan wajib. Sebab dan musabab itu bukan wajib. Apabila kita mengatakan benda itu wajib, dia akan merosakkan akidah seseorang. Aku dah baca buku, dah buat sungguh-sungguh, tuition pergi, SPM tak skor juga. Ini tak betul ni takdir ni. Dia menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Ta'ala. Sedangkan itu adalah asbab. Aku dah makan ubat, tak elok juga. Apa hal ni? Ini tak adil. Orang lain tak makan ubat pun elok ya. Aku dah makan macam-macam madu setiap pagi, habatus sauda, minyak zaitun, kono juga jantung ni macam mana ni. Itu asbab, bukan menentukan sesuatu. Maka perkara ni berlaku pada zaman Bani Israel. Bani Israel ni antara orang yang beriman dengan agama Samawi, iaitu agama langit, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Yaqub, serta Nabi Isa alaihi salam. Maka Bani Israel ni tadi, sebelum lahirnya Nabi Isa, mereka ni mengatakan bahawa asbab itu menentukan natijah. Makan pasti kenyang, bersenam pasti sehat, bekerja pasti ada duit, tidur pasti hilang mengantuk. Dia memastikan asbab. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menafikan perkara itu dengan menciptakan Nabi Isa alaihi salam, iaitu bukan asbab perkahwinan lahirnya manusia itu. Allah Ta'ala mengajar Bani Israel. Maka mengandung Siti Maryam tanpa suami, wala yamsasni basyara, tidak ada dipegang, aku tak disentuh oleh seseorang pun, tapi dengan kehendak Allah, tanpa sebab, tanpa musabab, Sayyidatina Siti Maryam mengandung. Lalu difitnah, normal lah, tak ada sebab. Kerja tidak, kereta banyak, ni apa hal? Mana ambil duit ni? Ini mesti merompak, kalau tak pun boleh toyol. Asbab nak kaya mesti kerja. Ini kulu kili tiba-tiba duit banyak, belanja orang nak lagi, mana dia ambil duit ni? Dia asbab, dia memandang pada asbab.
pergi kenduri tahlil rumah orang kaya kan, dapat 100. Wih, kau dapat apa? 100. Kau 100. Wih, banyak ini imam mesti dapat lebih. Tak. Asbab dia imam, dia mesti dapat lebih. Kurang-kurang 500-600, tak pun 1000. Imam mesti 10 kali daripada kita. Sebab dia imam, dia duduk depan, kita makmum duduk belakang pun dapat 100. Maka kita meletak asbab. Tengok imam dapat 50. Sebab tuan rumah nak menguji imam okey tak okey. Bukan imam sini, mana baik lain. Imam sini tip-top. Kan? Imam pun merajuk. Ada satu kisah tuan kita baca, satu imam dia naik bas di negara Eropah sana lah. Dia kira-kira bagi yang driver bas tu pulang kan terlebih 20 sen. Imam tu berkonflik, nak pulang ke tak pulang. Syaitan cakap, alah 20 sen dia tak perasan pun, lagipun bukan yang salah mana, ikut 2000 ya lah. Maka imam ni jadi dia berpegang pada kaedah innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Walaupun kecil halal tetap Allah Ta'ala pandang, walaupun haram kecil sebesar zarah pasti Allah Ta'ala melihat. Maka sebelum turun imam tu bagi kat driver tu, awak tu bagi saya terlebih 20 sen. Maka kata driver tu, saya tahu awak imam baru di tempat ini kan. Ya, kata imam tu, nanti saya datang jumpa awak, saya nak masuk Islam. Saya sengaja menguji awak sejauh mana awak punya keikhlasan terhadap agama awak. Sebenarnya saya dah lama nak masuk Islam, jadi insyaAllah nanti saya datang. Jadi bila imam tu turun menangis dan berdoa dia, ya Allah, nyaris aku menjual agama dengan 20 sen ni. Kata imam tu. Maka Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa tanpa bapa. Mana asbab itu bukan sesuatu yang wajib, ianya ikhtiari, pilihan manusia untuk melakukan sesuatu supaya datang keyakinan pada dia bahawa manusia itu diberi kebebasan untuk memilih yang baik, yang buruk, nak rajin, nak malas, nak letih, nak tak letih, nak duduk tunggu majlis ilmu, nak balik, nak tunggu sampai waktu isyraq, salat isyraq 2 rakaat, ataupun nak terus pergi makan. Pilihlah, tak ada masalah. Baik, kita baca hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أعبر يمد يده إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan ia tidak menerima kecuali yang baik juga. Maknanya Allah Ta'ala itu memang baik. Allah Ta'ala maha pengasih, Allah Ta'ala maha penyayang. Dalam banyak hadis Nabi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu peristiwa tawanan perang, seorang wanita diambil anak-anak, disusukannya anak-anak kecil. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, tengok ibu tu, agak-agak kalian dia akan membuang tak anak dia ke dalam api? Bahkan tidak ya Rasulullah, macam tu punya sayang mustahil diberi makan, disusukan, takkan nak dicampak ke dalam api. Maka sabda baginda Nabi SAW, Allah itu lebih penyayang daripada ibu itu, dan akan dicampakkan hambanya ke dalam api, melainkan hamba itu sendiri nak masuklah. Maksudnya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW berkata, Allah Ta'ala itu, kalau manusia itu sabar, Allah Ta'ala itu lebih daripada itu. Ianya disekutukan dan dikatakan mempunyai anak, kata Nabi SAW. Tetapi orang yang menyekutukan Allah dan menuduh Allah mempunyai anak itu tetap diberi kesihatan dan rezeki.
Kalau kita nonton orang tuduh kita macam-macam, nak tak kita bagi dia belanja makan cendol durian, itu orang yang kutuk, tak ada dah. Malaikat kita nak bagi dia santau dah, siapa pandai menyantau ni, bagi dah satu kan, bau padan muka, itu kita. Allah Ta'ala tak. Kau torang-torang mensyirikkan aku, torang-torang mengatakan itu ini, engkar kan, termasuk Fir'aun. Beratus tahun rumah Fir'aun tak pernah demam sakit, sebab tu Fir'aun lupa. Begitu juga dengan Qarun, kaya-kaya, akhir ditelan dek bumi kan. Maka apa yang kita kenal Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu orang yang dalam keadaan dia dah tahu macam-macam dia nak mati lah, apa yang dia kena buat, banyak istighfar, bertaubat dan minta ampun. Walaupun last minute, selagi dia belum sampai nyawa dia di kerongkong, maka dia boleh bertaubat, tak ada masalah. Jangan kita dengar orang cakap dah sakit baru dengan Allah Ta'ala. Memang dulu kita leko, tapi masih ada kesempatan. Jangan buat macam orang kafir, belum nak mati dia bunuh diri. Sebab tu orang yang sakit maradul maut, jangan minta mati. Aduh ya Allah sakit, mati dah ya Allah, capek nak mati. Tak boleh, sebab dia akan terus juga beristighfar dan minta ampun. Sebab Nabi cakap jangan minta mati, boleh jadi dia baik, dia boleh tambah kebaikan dia, atau dia tak baik, dia boleh buat kebaikan. Sebab tu beberapa minit, beberapa saat di akhir-akhir usia itu sangat mustahak, tuan-tuan. Jangan kita capek-capek nak mati. Imam-imam besar, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik semua, bila ditanya bagaimana imam, tanya kepada Imam Malik, umur makin pendek, dosa makin bertambah. Itu jawapannya. Bila ditanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam, kaifal yawm, wahai Imam Syafi'i ini sakit, tuan-tuan. Kalau kita buka sejarah Imam Syafi'i ini sakit apa, tuan-tuan? Sakit buasir dia Imam Syafi'i. Dia buasir. Bila dia bangun mengajar tu basah sampai duduk dia, darah. Kisah Imam Syafi'i. Kalau ada yang kena buasir, tuan, cari siput dekat kolam saya, kat kandang kuda banyak, saya bawa daripada kampung tu membiak. Siput kalimuai nama, kalimurai ke kalimuai, digondang makan. Kalau siapa nak pergi ambil banyak. Itu antara saya jumpa yang dia cakap memang mangkut lah. Mantap kebet tu dia, orang yang saya tengok dalam Facebook ke mana, memang mujarab dia. Ada tu, ambil lah berapa banyak nak. Jadi bila ditanya, wahai Imam, bagaimana keadaan hari ini? Kata Imam Syafi'i, biasa mati dah makin hampir, tapi tak tahulah masuk syurga kau masuk neraka. Imam Syafi'i tuan, umur 7 tahun hafal Quran. Kita umur 17 tahun, alif bata pun kha dengan ha, jim pun kita berbalik-balik ya. Ain dengan ghin pun kita tak perasan. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 15 tahun bagi fatwa. Mufti Mekah masa tu Imam Muslim nama dia kan. Dia kata Syafi'i bagi fatwa umur 15 tahun. Kita umur 20 tahun niat mandi wajib pun tak ingat. Dia 15 tahun dah bagi fatwa. Ya. Jadi kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik juga. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang dia suruh kepada sekalian Rasul. Maka kita, apa yang disuruh kepada Rasul, disuruh kepada kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Maksudnya, hai sekalian Rasul, makanlah daripada yang baik, yakni yang halal, dan beramallah akan amalan yang baik. Surah Al-Mu'minun ayat 51. 10 minit lagi masuk ya isyraq, kita salat. Habis semayang doa sikit kita mamam. Ada keluar. Untung ke dunia pun dah dapat lah. Dalam syurga tak payah cerita kan ya. Dalam syurga ni terbang sana terbang sini ya. Salah dia risau kan. Nak lepeh masuk tu yang kono mujahadah.
Memang ada orang masuk syurga usaha dia sedikit, ada. Dia tak apa nak dia diam. Mana kalau dia ada kereta, dia standard dia kereta. Tak ada aksesori langsung. Sport rim tak ada, spoiler tak ada, turbo tak ada, radio tak ada, tapi dia sampai kan. Sampai juga dia. Kan? Ibarat kata kita ni lalu ya. Darul mamar, dunia ni tempat lalu ya. Kalau orang musafir, dia lalu ya. Jadi lalu ni menaiki kenderaan, ada yang jalan kaki pun boleh sampai. Kita nak pergi Penang, pagi ni jalan, mungkin bulan depan sampai insya-Allah. Tapi lambat. Yang naik kereta laju awal sikit mungkin 4 jam setengah. Naik kereta bang mungkin 45 minit. Yang boleh terbang lagi cepat pada kereta bang. Dia lolap mata pung dah juga. Kan ramai kita. Kau tak nampak muka masjid, aku sembahyang Masjidil Haram. Mungkin betul. Angguk ni lah, kan? Jangan dilawan. Dan ia berfirman pula, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maksudnya, hai orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu badannya. Makna keadaan dia sangat menyedihkan. Kalau orang yang macam ni, kalau dia minta kita duit, biasa kita akan bagi kan. Kesian dengan awak ni, tolonglah saya lapar. Kita terus bagi ya, tak ada banyak soal lah. Ia mengangkatkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya daripada harta yang haram. Rupa dia ni makan yang haram. Makna dia buat perkara-perkara haram, atau memang makanan itu sendiri haram. Dia minum arak, dia makan khinzir. Khinzir bahasa Arab, jamak dia khanazir. Dalam bahasa kita babi, tapi jamak dia bukan babis ya, babi-babi. Kita ni memang banyak kita ubah untuk bunyi dia elok. Babi kita tukar khinzir. Bila sebut babi, ustaz nyumpah dalam masjid. Dah memang babi, nak buat macam mana? Memang tak ramai orang tu. Ya, nak sebut banyak kali macam mati. Janganlah sebut kuat-kuat ustaz. Macam mati. Sikit. Benda-benda tu tak boleh diubah. Rasuah itu nak bunyi cakap lah, sogokkan ke under table ke, tumbuk usuk duit teh je sebut. Lagi apa? Zina. Jangan sebutlah sumbang mahram, bersekududukan. Diubah. Jadi bila ayat dia diubah-ubah, dia nampak macam elok. Awak apa kesalahan ni? Pergi mahkamah, saya dituduh bersekududukan tanpa nikah. Awak duduk kat mana? Tak tahulah. Dia petuduh ni bersekududukan, saya pun tak tahu duduk kat mana. Biasa kat hotel kena tangkap. Bukan duduk dah. Tak payah cakap zina ya. Awak ni berzina kan senang. Orang Melayu ni dia lemah lembut. Orang Melayu ni lemah lembut. Tak apalah, asalkan kita faham. Tapi sesekali kalau disebut istilah ni supaya kita tahu, sumbang mahram tu zina juga. Bersudukkan tu zina, nama ialah lainnya. Maka dia benar, ya Rabbi, sedang makannya haram, pakaiannya dari harta yang haram, menipu orang, mencuri dan sebagainya, dan mulutnya disuapkan dengan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan akan doanya? Makna inilah cerita akhirnya. Hadis ini menerangkan orang yang walaupun keadaannya sangat susah, sangat menyedihkan, dia lapar, kusut masai, kuih koring, tak cukup makan, berpenyakit, doa dia tak makbul. Kenapa? Ini dia penyebabnya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni virus datang, kita takut. Nak takut macam mana? Virus sama juga sakit, sama juga mati. Mana yang kita nak nafikan? Kita tak nak sakit, semua orang sakit, Rasulullah pun sakit. Kita tak nak mati, semua orang mati, Rasulullah pun mati. Memang ada yang hidup, Nabi Isa masih hidup, Iblis hidup lagi, dia tak, belum mati. Ada dalam Quran sebut. Siapa yang hidup di langit? Nabi Idris hidup. Di bumi siapa? Nabi Ilyas dikatakan hidup. Nabi Khidir dikatakan hidup. Ya. Jadi apabila orang tu dia buat sesuatu yang buruk, sebab tu kata ulama, hilangnya nikmat iman apabila seorang bercita-cita untuk buat maksiat.
Dia rajin pergi masjid, tapi dia peta yang motor, wai suku ni. Kalau aku tukar dia punya kelepak ni, kalau hijau tak perasan dia orang. Dia mengidam dia nak khidmat wai suku orang tu. Hilang nikmat iman. Sebab tu tundukkan pandangan. Kalau orang bujang banyak berpuasa, ya ma'asyara syabab man istata'a bikumul ba'ah falyatazawwaj. Orang muda siapa yang ada keupayaan untuk kahwin. Kalau tak RM yang tak cukup, puasa. Fa innahu aghadda lil basar wa ahsana lil wa innahu lahu ja. Adapun berkahwin itu boleh menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan dan menjadi benteng. Jadi macam mana kita nak faham? Kita nak faham bahawa kita ni dalam hati pun tak boleh menyimpang-nyimpang, zahir lebih lagi. Maka apa yang zahir daripada anggota seorang itu lahir daripada hati dia yang suci murni. Bagaimana cara nak mendapatkan kaedah itu? Iaitu kalau kita pernah dengar tuan-tuan, mutu qablal maut, matikan dirimu sebelum kamu mati. Pernah dengar tuan? Ini biasa dulu ya, diajar oleh guru lama. Maksud dia apa? Bukan matikan diri tu buat bodoh ataupun macam beruang kalau kerja orang, beruang. Be. Bila dia nak tahu kamu orang tu baik-baik mati. Dia tak makan bangkai beruang ni, dia makan benda hidup. Dia cium kan. Dah mati juga ni tu. Dia pun jalan. Tu kalau nasib baik. Kalau beruang bercakap, ni baru mati ni, boleh lagi ni tu. Dia ngap habislah. Dia panas lagi badan kita kan. Jadi mutu qabla maut, maknanya matikan diri kamu sebelum kamu mati. Maksudnya apa? Apa sifat orang mati? Sifat orang mati ni apa tuan? Dia pasrah, dia redha, dia berserah, dia tidak ada apa-apa, dia tidak ada keupayaan, dia diperlakukan sekehendak orang hidup. Ada tak orang mati tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sajuklah, selimut sekian sajuklah. Ada tak yang bercakap itu? Tak ada. Ataupun dia menunjuk ekon kecil sikit pun tak boleh. Ataupun lalat, ingat dia spray sikit lalat, pakai magic spray ke apa, tak boleh. Ataupun orang tengah mandi kan, janganlah kuat sangat, sabun ni tak, sabun meh, sabun lak, tak boleh. Apa atas orang hidup itu maksud dia hilang segala kehendak dia, iradah dia telah habis, kudrat dia telah habis, sama dia tak boleh mendengar, maknanya dalam bentuk dia mayat dia boleh mendengar daripada roh dia, kalam dia habis, mulut dia tak boleh bercakap, habis sifat-sifat menjam dah habis pada dia. Maka kalau dah habis, apa kehebatan seorang mayat? Tak ada hebat. Kalau kan nak baling dia dalam samak, dia dalam samak tu dah tersalai. Kalau kan nak sangkut dia atas pokok dah tersalai. Kalau kan nak ke bumi kan dia dekat sini, Kek Jimah lah. Tapi orang bawa ke Senayan, Senayan ni silap jalan nak pergi ke makam tuan, tak boleh. Pasrah, mayat adalah orang yang paling pasrah sekali. Dia tak boleh apa. Sebab tu apabila mutu qabla al-maut, matikan diri kamu sebelum kamu mati, maknanya orang mati tak ada apa-apa, tak ada pangkat lagi dah. Sekian-sekian bentang guru alam syah langit ke-7 apa simpang 8 10 lain kamu 3 kali. Apabila datang kepada tak ada dah. Wahai Zulkifli bin Zakaria, habis segala-gala. Wahai ini DPNS JPK MPKK, tak ada sahabat, habis. Itulah orang yang mati. Maka kalau kita nak dapat kerendahan diri, matikan diri sebelum mati. Maknanya tak ada, saya ni tak ada apa, ilmu pun tak pun ada. Duit dan rezeki ni pun semua Ta'ala bagi. Badan kuat ni pun kehendak Allah. Makan pun kalau ikut kan langgar juga. Banyak kita orang langgar pantat. Ada satu orang tua umur dekat 90, kita tanya, "Atuk apa betul? Air batu jangan tinggal." Malam-malam bantai air batu 2 cawan. Badan panas dah. Dia punya pesan. Kita buka kitab, air batu sangat bahaya, boleh menepukan lemak lain tajuk kan. Jadi macam mana kita nak pakai ni? Itu pemberian Allah Ta'ala kepada masing-masing. Bersyukur ya, saya pun tak tahu dah.
Tuan ni nampak rajin pergi masjid ni macam mana tuan? Saya pun tak tahu lah. Kalau ikut saya malas juga. TV rancangan sadap-sadap anak-anak. Yalah, alhamdulillah Ta'ala beri peluang. Macam tu cara fikir. Ini bila orang tanya, weh kita ni kita pun syarah. Tak payah, merendah diri lah. Tuan ni duit banyak, alhamdulillah. Dulu saya pernah jatuh tertangkup, tertunam, terbenam. Allah Ta'ala beri balik lah. Syukur alhamdulillah lah. Kita beringat lah. Saya pun tak sangka lah macam tu. Ini tak, weh kita kena kerja 20 jam sehari. Kalau setakat duduk macam kau ni memang tak jadi apa. Tak boleh. Seolah-olah kita menentukan sesuatu. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita faham bahawa usaha, doa itu bukan perkara yang wajib. Tawakal pada Allah, kemudian serah pada Allah. Ya Allah, aku baca Yasin, Waqiah setiap hari, hutang makin banyak lah. Maksudnya bercakap tu bukan nak komplain. Terima kasih Allah dengan ujian ini. Mudah-mudahan bantulah aku bayar hutang ya Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, beri dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi dia rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Dia bertakwa, ya Allah takutnya aku macam mana ni Allah, aku perlu ni ya Allah. Tiba-tiba datang seorang ni, cik keturunan orang ni kah? Atuk cik itu orang yang ketiga kaya dalam Malaysia. Dia telah meninggalkan harta 1.2 B. Untuk cik ada 10%, 120 juta. Jangan pengsan dulu, sabar, bertenang. Astagfirullahaladzim. Betul kan ni? Betul. Ni nama cik kan? No, tabayun dulu. Jangan nama sama, takut nombor IC salah. Ni banyak berlaku. Baru nak celebrate dah salah. Kita tengok koleksi bola-bola tu, goli celebrate, tengok bola menggolek sendiri, dah gol. Jangan. Tabayun, saya serahlah pada Allah. Sebab dunia ini hanya setitis. Dunia ini hanya setitis, kesedihan pun hanya setitis. Kalau dapat setitis, jangan nak bangga sangat, cuma setitis. Kalau tak dapat yang setitis, jangan sedih sangat, hanya setitis. Kita cerdik, kita pandai, kita alim, kita rasa kita hebat, setitis ini. Kalau kita tak tahu, kita jahil pun jangan sedih, mana pergi belajar, hanya setitis yang kita tak dapat. Begitu juga harta kekayaan, pangkat, darjat, setitis ya. Sebab tu saya nak kongsikan satu, mungkin dah pernah saya sebut atau ada orang lain sebut, dah viral kan. Duli yang maha mulia itu maksud apa? Duli buka kamus adalah habuk debu. Maksud siapa debu? Raja-raja ini adalah duli yang maha mulia. Yang maha mulia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya raja-raja sebagai habuk ataupun debu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seri paduka baginda, maksudnya seri itu adalah penyeri, paduka itu kasut ataupun sandal. Paduka baginda itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja ni mempunyai kasut, alas kaki kepada Nabi SAW. Itu maksudnya. Kita kadang tak faham, dia cakap salah. Jabatan mufti ni tak cek ke mana ada yang maha mulia Allah Ta'ala saja. Betul lah, yang maha mulia itu merujuk kepada Allah Ta'ala. Duli itu merujuk kepada raja-raja. Ini ada rakam dan benda ni saya dah dengar lama. Ya, ada dalam kamus disebut duli, maksud dia habuk ataupun debu. Makna sultan dan raja-raja ini merupakan debu di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gajah dah debu, kita yang rakyat biasa ni apa? Zarah, tak nampak. Jadi penyakit ni, jadi kita berdoa, ya. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat kita punya amal ibadah. Kalau dah kono nak buat macam mana? Tapi insya-Allah tak akan kono dah. Kalau kita yakin ya Allah, aku nak hidup lama ni untuk beribadah. Dalam sujud 2 minit saya nak sebut, dalam sujud banyak akan berdoa, ya Allah panjangkan umurku dengan kesihatan, ya Allah panjang umur dengan kesihatan, yang beristiqamah aku di atas agama ini. Hari ini kita ke masjid, mungkin tak berapa kita tak ke mana-mana. Yang ketiga, terimalah taubat dan doaku seperti. Maknanya bila kita nak mati, kita yakinlah taubat kita Ta'ala pasti dah terima. Sebab kita minta hari-hari. Yang keempat, terimalah taubat dan doaku di mana saja aku berada, pada bila-bila masa. Dalam bilik air kita nak babak, ya Allah terimalah taubat kita. Maka Allah Ta'ala atas doa kita yang sebelum ni diterima. Okey, jalan.
pakai mana-mana lah dalam kereta, di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada kita. Itulah untuk hadis ke-8 kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni yang ada wuduk, boleh solat sunat isyak 2 rakaat. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran haji dan umrah. Sekarang Makkah Madinah ditutup. Sebab apa? Sebab coronavirus COVID-19. Arab tutup sebab dia penguasa di situ. Orang pun heboh. Masjidil Haram longang, Masjid Nabawi longang. Masjid tempat dia longang, dia tak peduli. Nak heboh Masjidil Haram 8,000 km tu apa? Biar tu urusan. Masjid tu yang kita isi. Ni kita balik. Tak pernah berlaku ni Masjidil Haram ni longang ni. Memang. Tapi masjid kau tu memang hari-hari longang. Pergilah. Pergi ke mai pohon memang. Allahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu minhum wa mat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وذنبا مغفورا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.